Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fihi al-kitabil aziz. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban was-samsa wal qamara ra'aituhum lis-sajidin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani semua. Baik, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya dapat saya buat satu rakaman ini untuk memenuhi keperluan kuliah untuk minggu kedua dan juga ketiga. Kerana kekangan-kekangan tertentu seperti mana yang telah saya nyatakan dalam grup lah. Dan saya nak mohon maaf lah kerana tak dapat nak live. Mungkin selepas ni kalau ada pertanyaan, ada sebarang pengetahuan lain lah yang awak nak tanya, you boleh tanya kemudian lah. Tapi apa-apa pun jadikan video ni sebagai rujukan awal lah. Okey, so sepatutnya minggu ni adalah minggu ketiga, tapi disebabkan minggu lepas kita tak dapat juga nak bersama, jadi saya cover lah video ni untuk minggu kedua dan juga minggu ketiga punya topik. Okey, so kita tak minggu kedua dan minggu ketiga ni topiknya tak terlalu banyak, tetapi topik untuk minggu 3 tu sepatutnya kita kena ke optometris ataupun oftalmologis, tapi kita tangguhkan selepas raya kita pergi insyaAllah. Okey, baik, kita masuk dulu kepada tajuk untuk minggu kedua. Okey, baik. Kalau minggu lepas, minggu yang pertama kita dah bincang bagaimana perbezaan antara buta dan juga low vision. Biasanya yang buta ni, dia totally blind ni, kita tak ada problem sangat. Problem pada dia lah, dia tak boleh nampak. Tapi sebagai seorang guru, untuk pengajaran bagi orang buta ataupun pelajar buta, it's easier than kita nak mengajar yang low vision. Dan ramai antara mereka adalah low vision, kan, kalau di sekolah pun. Untuk buta ni definitely kita akan guna braille, kita akan guna bahan taktil. So mereka memang tak nampak. So mereka akan gunakan pendengaran dan juga sentuhan untuk pengajaran lah. Tetapi untuk low vision, mereka ada peratusan kehilangan penglihatan yang tidak sama di antara yang antara mereka lah, kan. Jadi untuk kita mengetahui pelajar A ni, contohnya pelajar A ni tahap kehilangan penglihatan dia macam mana, pelajar B tahap penglihatan dia macam mana, berapa dia punya skop penglihatan dia punya darjah penglihatan tu banyak mana, dia akan berbeza antara murid. Jadi sebab tu saya kata, kalau untuk yang buta, definitely kita boleh rancang pengajaran kita dengan satu hala saja, iaitu memang dia kena guna braille dan dia kena guna bahan taktil dan juga penerangan kita lah dari segi pendengaran dia. Tapi untuk low vision, untuk yang penglihatan terhad ini, kita kena make sure dulu berapa banyak tahap penglihatan dia yang dah pun berkurangan, kan. So daripada situ kita tentukan macam mana pengajaran dia, kita nak mengajar macam mana, dan daripada situ juga kita tentukan bahan apa yang kita kena buat dan bahan yang bercirikan yang macam mana kita kena sediakan. Sebab tu saya kata tadi dia agak rencam sikit berbanding dengan pelajar buta. Okey, kalau kita dapat seorang pelajar buta tu, kita dah tahu dah, aku kena guna braille, aku kena guna bahan taktil, aku kena guna audio untuk penerangan. Tapi untuk low vision, penglihatan terhad ni, relax dulu, kena tentukan dulu, kena kenal dulu murid tu, kena tahu dulu tahap penglihatan dia, then baru kita boleh merancang. Okey, so dalam menentukan tahap ataupun kehilangan penglihatan seseorang, terutamanya murid kita, ada beberapa pakar, kategori pakar lah,
beberapa orang manusia ni kan, yang menentukan dalam penentuan tahap kehilangan penglihatan, tahap keupayaan penglihatan, ada tiga orang ni yang menentukannya, yang membantu kita, membantu guru, membantu murid dalam menentukan tahap mereka lah. Yang pertama kita ada optometris, yang kedua kita ada optician, dan yang ketiga kita ada ophthalmologist. Sebab tu saya kata ni kan, kita nak pergi melawat, satu ke optometris, satu lagi ke ophthalmologist. Dia ada perbezaan dia. Kan? So optometris, optician, ophthalmologist. Yang mana yang awak rasa pernah dengar perkataannya? Kan, bagi saya sebelum sebelum saya belajar tentang penglihatan ni, yang saya pernah nampak atau pernah dengar adalah optometris. Sebab bila kita pergi kedai cermin mata, dia ada tulis kat atas kan, kedai optometris. Atas sekali. So bila kita nampak optometris, kita automatically kita tahu itu kedai cermin mata. Kedai buat cermin mata. Tapi sebenarnya kalau bila kita belajar balik, bila saya belajar balik, saya dapat kesan bahawa tak semuanya optometris yang dekat kedai buat cermin mata tu dia letak optometris, tetapi tidak semestinya dia yang menjual tu adalah optometris. Tidak semuanya. Kalau optometris, which is good lah. Tapi ada antara mereka bukan optometris, mereka adalah optician. Okay, yang dekat kedai cermin mata tu. Tidak semua mereka tu, walaupun dia tulis optometris, tapi kemungkinan untuk dia tu bukan optometris ada. Dia hanya optician sahaja, dia bukan optometris. Okay? Dan mereka ini tidak boleh melakukan tugas-tugas ophthalmologist. Dan di antara optician, optometris dan ophthalmologist ni, optometris memerlukan pengesahan dia sebagai optometris. Ophthalmologist ni memerlukan sijil, memerlukan ijazah, memerlukan kelayakan tertentu untuk mendapat iktiraf sebagai ophthalmologist. Tapi untuk optician cukup untuk belajar, dah ada sijil dan dia dah tahu pengetahuan, dah boleh buat. Okey, so ada tiga ni lah. Nanti kita go through one by one, kita tengok apa perbezaan dia. Okey, di antara tiga-tiga ni, mana satu optician, mana satu optometris, mana satu ophthalmologist. Okey, ada tiga gambar, ada tiga pakar kat sini. Okey, yang mana satu optometris, mana satu optician, dan mana satu ophthalmologist. Okey, so nanti kita patah balik ke gambar ni, kita tengok. Okey, optometris. Okey, yang pertama optometris. Optometris ini adalah seorang pengamal kesihatan mata yang terlatih dan profesional. Bila kita sebut profesional, dia mesti ada pengiktirafan dalam bentuk sijil ke, diploma ke, sijil profesional kan menentukan okey ini adalah optometris. Kena ada pengiktirafan profesional. Okey, menerima pendidikan khusus tentang mata. Okey, buat ijazah ke, buat diploma ke, terlatih dalam menjalankan pemeriksaan mata. Pemeriksaan tau. Dia punya terms tu. Pemeriksaan. Kemudian mengikuti kursus ijazah optometri selama 4 tahun di institusi pengajian awam atau swasta. Dia buat degree macam you buat degree lah. Kan? Anda buat degree dalam bidang pendidikan khas. Yang ni nak jadi optometris mesti buat degree dalam bidang optometri. Selama 4 tahun. Samalah 4 tahun kan. Sebab profesional, optometri profesional. So 4 tahun. Cikgu pun profesional. So 4 tahun lah. Sebab tu kita tengok ada beza kan. Kalau kita tengok ada kursus-kursus tertentu yang ditawarkan, contohnya di ijazah di Citra kan, ijazah di FSSK, kadang-kadang dia tak sampai 4 tahun. Dia 3 tahun je. Itu kerana profession ataupun ruang lingkup kerjaya itu adalah ruang lingkup kerjaya yang bukan profesional lah. Yang profesional ni dia ada praktikum. Macam you all nak akan praktikum nanti, itulah antara satu sebab mengapa anda disebut sebagai profesional. Sebab anda ada pengalaman secara grassroots. Macam anda cikgu di sekolah kan, terus buat pengalaman praktikum di sekolah. Kalau optometris, terus pengalaman secara dasarnya kepada di tempat-tempat optometris tertentu. So 4 tahun. Kalau yang bukan profesional dia tak ada. Dia hanya ada latihan industri, dia tak ada praktikal.
Okey. Kemudian bidang kepakaran optometri seperti kanta lekap, penglihatan binocular, kanta lekap contact lens, binocular yang pakai teropong, penglihatan terhad, low vision, kesihatan optometri awam dan sebagainya. Okey. Macam kita kan, ijazah sarjana muda pendidikan. And then you akan ada you punya kepakaran kat mana? Pendidikan khas. Ada yang dalam TESOL, ada yang dalam SUKRES, ada dalam pendidikan sejarah, ada dalam pendidikan geografi dan sebagainya. Tapi untuk optometri pun sama. Ijazah sarjana muda optometri. Kepakarannya tu, dalam bidang apa? Kanta lekap, penglihatan binocular, penglihatan terhad, kesihatan optometri awam dan sebagainya. Ada banyak lagi. Okey. Dan tugas utama optometris ialah memeriksa mata dan mengesan masalah penglihatan bagi semua peringkat umur daripada bayi sampai dewasa. Okey, memeriksa mata dan mengesan penglihatan. Kemudian optometris mengesan masalah rabun mata, jauh, dekat, mengesan penyakit mata seperti mata merah, glaukoma, katarak, retinopati, diabetik dan lain-lain lagi. Okey, dia kesan. Ini bila kita pergi ke optometris, optometris kata, you ni ada sakit ni, ada sakit katarak, you ada katarak ni. Okey. Kemudian optometris akan menentukan rawatan bersesuaian dengan kes sama ada cermin mata, kanta lekap, kanta prisma atau latihan mata, terapi visual atau kombinasi. Okey. So optometris dia cek mata kita guna alat ni kan. Dia cek mata kita, dia dapat kesan apa masalah di mata kita dan dia bagi tahu, you kena buat rawatan ini. So itu optometris lah. Optometris juga memberi khidmat nasihat konsultan mengenai jenis kanta dan juga cermin mata yang sesuai dengan jenis rabun dan juga masalah mata lah. Okey. Tetapi bagi pesakit yang ada penyakit mata atau perlukan pembedahan, optometris akan merujuk pesakit kepada oftalmologis. Ni saya kata tadi, dia ada perbezaan. Optometris hanya memeriksa dan mengesan, oh ini you ada masalah mata you ada katarak, you ada glaukoma, ataupun you ada silau dan sebagainya lah mata you ada rabun jauh, rabun dekat. Tapi bila masalah itu memerlukan pembedahan, optometris tak boleh bedah. Kan? You pergi kedai cermin mata kan, yang tulis optometris tu, dia boleh bedah mata you ke dekat dalam kedai dia? Tak boleh. Sebab dia memang bukan kepakaran dia untuk bedah mata. Jadi untuk buat pembedahan itu, dia kena rujuk kepada pembedahan mata, mata sahaja. Dia merujuk kepada oftalmologis. Okey. Dia tak merujuk kepada pakar surgery yang lain. Surgery yang lain mungkin ada surgery organ, kan, surgery kepala, otak dan sebagainya. Tapi oftalmologis ni spesifik kepada mata sahaja. Rujukan penting sebelum optometris memberi cermin mata atau latihan mata, terapi visual kepada pesakit. Contohnya kes katarak, juling atau mata merah. Okay, kalau katarak dia teruk sangat, so optometris minta pesakit ke oftalmologis untuk bedah dulu, kemudian baru patah balik kepada optometris untuk optometris bagi cara ataupun apa bahan yang dia nak gunakan untuk menghilangkan ataupun nak membetulkan penglihatan dia lah. Okay. So di sini kita dapat tengok lah, optometris dia hanya memeriksa mata dan mengesan apa masalah mata. Tapi untuk pembedahan dia kena merujuk kepada oftalmologis. Okay. Baik. Okay, oftalmologis. Oftalmologis adalah pakar mata, pegawai perubatan. Kalau optometris tadi dia bukan perubatan. Dia bukan perubatan, dia kesihatan. Optometris dalam bidang kesihatan. Kita cikgu dalam pendidikan, tetapi oftalmologis dalam perubatan. Okay, menentukan medical punya side lah. Khusus dalam bidang penyakit mata, memberikan perkhidmatan penjagaan mata secara menyeluruh seperti menjalankan pemeriksaan mata, mengesan dan merawat penyakit mata dengan ubat-ubatan atau kaedah bedah mata dan kawasan persekitaran mata. Kan? Sini. Dalam bidang oftalmologi, bidang sub kepakaran lanjutan adalah seperti medical retina, benda kat dalam kan, vitreoretina, glaukoma, kornea mata,
okuloplasti, neuro-ophthalmologist, saraf-saraf dalam mata, dan oftalmologi pediatrik ataupun kanak-kanak punya ophthalmologist lah. Kalau kita tengok kat sini, ophthalmologist ni dia boleh menjalankan tugas optometris. Dia boleh periksa, dia boleh mengesan penyakit, dan juga dia boleh merawat penyakit tu dengan ubat-ubatan. Dan juga dia boleh melakukan pembedahan lah. Tapi optometris tadi dia hanya boleh periksa dan boleh mengesan sakit. Dan dia boleh merawat dengan cara memberi bahan-bahan seperti cermin mata, kantar lekap dan sebagainya. Tapi dia tak boleh bagi ubat-ubatan, dia tak boleh buat pembedahan. Okay, kalau nak ikut rank, maksudnya ophthalmologist ni tinggi, paling lebih tinggi lah. Optometris di bawah sikit dari segi tugasan dia. Kalau kita nak tahu secara menyeluruh, kita rasa kita ada masalah mata yang serius, ophthalmologist tempatnya. Tapi kalau kita rasa macam boleh dibetulkan, ada tak serius, optometris adalah rujukan kita lah. Okey, dan bagaimana dengan optician, pakar optik, ahli optik ataupun juru optik? Okey, tugasnya adalah meracik kanta untuk dijadikan cermin mata. Membantu dalam memilih jenis kanta dan bingkai cermin mata yang sesuai, bergantung kepada saiz, bentuk, warna dan gaya anda. Okey. So juru optik ni, optician ni hanyalah menentukan kanta apa yang sesuai untuk anda pakai. Itu je bidang dia. Sebab tu kalau kita pergi ke kedai-kedai cermin mata ni, pastikan dia betul optometris ataupun dia hanya optician. Kan, kalau optometris biasanya dia akan letakkan dia punya sijil tu di dalam kedai dia lah. Dekat mana-mana bahagian dalam kedai dia. Biasanya kat depan lah. Tapi optician ni hanya dia menentukan, oh, you rambut jauh, you kena pakai kanta cekung kan. You rambut dekat, you pakai kanta cembung. You pakai ni. You tak sesuai pakai kanta yang macam ni, you kena pakai kanta yang kecil sikit. Pakai kanta yang tebal sikit dan sebagainya. Itu juru optik yang tentukan. Okay. Dia tidak boleh buat pemeriksaan. Dia periksa, dia kata, you masalah ni, you ada cataract ni, you kena gini, tak boleh. Sebab itu bukan bidang dia. Optician hanya kanta. Ataupun bahan apa yang disebut optik saja. Okey, di Malaysia, juru optik berdaftar dibenarkan memeriksa kuasa mata dan bekerja di kedai optik. Yang kerja di kedai kerja mata tu adalah juru optik lah. Dia kena pergilah ambil sijil ke, buat latihan sedikit ke dalam seminggu macam tu. So dapatlah dia berdaftar dengan Persatuan Juru Optik Malaysia kan. Di setengah negara seperti Amerika, Australia dan Kanada, hanya ophthalmologist dan optometris sahaja dibenarkan memeriksa mata, menentukan kuasa rabun dan memasang kata lengkap. Tapi di Malaysia, juru optik berdaftar dulu peperiksaan, dia ada exam dia. Dikendalikan oleh Majlis Optik Malaysia, MOC, Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja diberikan keistimewaan untuk memberi perkhidmatan kata lengkap. Okey. So itu perbezaan dia lah. Jadi kita berbalik kepada gambar tadi. So kita dapat tentukanlah mana satu optician, mana satu optometris dan mana satu ophthalmologist. Ini optician, juru optik yang membekalkan ataupun yang menentukan kanta. Yang kedua ni yang memeriksa mata adalah optometris. Dan yang ketiga yang pembedahan ni, pakai baju pembedahan ni kan. Ini adalah ophthalmologist. Okey, itu antara perbezaan mereka lah. Okey, itu tajuk kita yang kedua. Untuk minggu kedua lah. Baik. So, kita teruskan daripada tajuk kita untuk minggu yang ketiga sepatutnya. Okay, so jelas kita dah pun minggu pertama kita tengok perbezaan buta dan rabun. Okay. Yang kedua tadi kita tengok mereka-mereka yang terlibat dalam menentukan tahap low vision seseorang. Okey, jadi bila kita dah tahu ini optician, juru optik, ini optometris, pemeriksa mata, ini ophthalmologist, orang yang perubatan tentang mata ataupun buat pembedahan tentang mata lah. Jadi daripada situ mereka akan memulakan saringan penglihatan kita ataupun saringan penglihatan murid-murid kita lah. So mereka ni akan buat
optometris dan juga ophthalmologist, bukan optician. So, jadi kedua-dua mereka ini akan melakukan saringan penglihatan dan juga pemeriksaan mata. Tetapi dia ada dua bentuk pengujian ataupun pemeriksaan mata. Okey. Satu saringan dari segi perubatan dan juga kesihatan, dan satu lagi adalah kefungsian dari segi pendidikan. Ujian kefungsian itu kita sebagai cikgu boleh buat. Okey. Bila sampai ke sekolah nanti kita nak tengok murid kita ni nampak tak nampak, kita buatlah ujian kefungsian. Bagi dia dulu buku tulisan kecil. Dia boleh baca tak? Nampak dia macam tegak-tegak nak baca kan? Bagi yang dah besar sikit, dia boleh baca sikit-sikit. Bagi yang besar lagi, so dia boleh baca. So kita tahu itu kefungsian dia. Bagaimana kefungsian dia kan? Tapi untuk saringan ini, kesihatan dan perubatan, kita kena bagi kepada ni lah, kepada optometris ataupun ophthalmologist. Yang ini saya kata tadi, sepatutnya kita kena pergi ke optometris di UKM KL ataupun ophthalmologist di SUKM untuk kita tengok ataupun kita belajar tentang ujian-ujian saringan perubatan berkaitan dengan penglihatan ataupun mata. Okey, tapi tak apa, kita ada teori dulu. Nanti selepas raya nanti kita aturkanlah lawatan kita ke sana. Okey, jadi dalam tajuk ini, dalam tajuk untuk minggu ketiga ni, kita lebih menumpukan kepada jenis pengujian saringan penglihatan atau pemeriksaan mata dari segi perubatan lah. Tapi kita tak go through sangat sebab ni bukan bidang kita. Dan kita belajar ni pun untuk saringan perubatan ni hanya untuk pengetahuan asas sahaja. Yang selebihnya nanti bila kita pergi lawatan, dia akan ceritakan lagi. Tapi bila kita jadi cikgu nanti, kita kena tahulah serba sedikit berkaitan saringan ini. Walaupun tak sepenuhnya. At least kita tahu. Sebab tu kita sentuh ni pun sedikit sahaja. Selebihnya nanti kita akan tumpukan kepada ujian kefungsian penglihatan dia. Itu tugas kita lah, cikgu boleh buat. Okey. Saringan penglihatan gambar optometris tadilah. Dan ophthalmologist yang boleh buat. Okey, saringan penglihatan adalah satu cara bagi mengesan masalah mata dalam seseorang yang tidak mengalami tanda-tanda masalah mata. Kan dia macam tak nampak dan sebagainya. So dia pergi buat saringan lah. Saringan penglihatan dijalankan kepada seseorang yang kelihatan sihat. Kalau nampak dia buta tu, mata dia memang rosak, itu memang ophthalmologist lah. Pergi teruslah ke hospital lah kan. Tapi untuk saringan ni, dia nampak macam okey, tapi sebenarnya dia tak nampak sangat. Okey. Baik. Ini, ujian saringan ni sebenarnya untuk apa? Pentingnya bagi kita. Dia lebih kepada kefungsian. Nanti kita akan tengok nanti ujian kefungsian itu lebih bermakna ataupun lebih menjurus kepada kita, pendidik ataupun cikgu. Tapi untuk apa kita tahu tentang ujian saringan ini adalah kerana kita nak tahu tahap penglihatan murid kita. Dia ni boleh tengok tahap mana ni? Kalau kita jauh sangat, nampak tak dia? Kan? Ataupun dekat sangat, kalau dia rabun dekat, nampak ke apa yang kita tunjuk? Apa yang kita nak ajar kan? Dan penting juga untuk kita menentukan kedudukan dia. Murid mana kita nak letak kat depan sekali, murid mana kita nak letak kat belakang, murid mana kita nak letak kat tepi, murid mana kita nak letak kat tengah. Kan? Kalau kita tahu tahap penglihatan dia, so kita boleh susun mana yang patut. Jadi silap kalau kita tak tahu, kita letak yang rabun jauh tu kita letak dekat kan, ataupun yang tak nampak tu kita letak di belakang, yang nampak sikit tu kita letak di depan. So dia salah lah, dia tak berapa sesuai kan. Dan juga yang ketiga, untuk merancang pengajaran sesuai. Kita nak mengajar kan, nak mengajar apa, terlalu abstrak sangat pun tak mampu kadang-kadang kan. Kemudian nak menentukan penggunaan bahan bantu pengajar yang sesuai. Kalau dia rabun macam ni, font berapa kita nak guna kan. Kemudian mengenal pasti perkhidmatan sokongan sesuai supaya kita boleh bagi tahu kat ibu bapa, pergilah jumpa dengan optometris. Okey. Kemudian menentukan penyediaan bahan pentaksiran. Ni nak buat exam paper kan dan sebagainya. Kita kena tentukan benda tu. Ini penting bagi kita untuk kita tahu. Okey, komponen dalam saringan penglihatan nanti bila kita pergi ke ophthalmologi ataupun optometris, dia akan tengok beberapa perkara lah. So dalam file murid pun nanti di sekolah kita ada
Ada benda ni. Cuma kita mungkin faham semua atau tak faham semua, atau faham sebahagian atau tak faham sebahagian. Okey, dalam tu kita ada pengesanan sejarah kesihatan dia, kan? Dia pernah aksiden ke, dia pernah sakit ke sebelum ni, kan? Kalau yang perempuan biasanya selepas bersalin dia akan penglihatan dia makin berkurang, kan? So sejarah tu nak tengok, ataupun ada keturunan you yang buta ke, yang ada masalah penglihatan ke, kan? Kemudian ujian penglihatan apa yang pernah dijalankan, ujian medan penglihatan, dia punya apa? View, dia punya darjah penglihatan tu. Oftalmoskopi, ini perubatan punya, dan juga tekanan intraokular. Ini pun perubatan punya lah. Dia ada masuk dalam dia punya saringan. Okey, kekerapan pemeriksaan. Mereka yang berisiko perlu menjalani saringan mata secepat mungkin dan seterusnya secara berkala, kan? Meningkat usia kita kena pergi cek lah. Dan kita, orang pelajar dan juga saya juga pensyarah, banyak guna laptop, guna gadget, kan? Kita kena periksa mata kita. Selang masa saringan mata bergantung kepada masalah yang dialami individu tersebut. Saringan mata perlu dijalankan setiap 12 bulan ataupun setahun sekali. Kita kena buat lah. Tapi kalau serius, kita tengok balik. Mereka akan bagilah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali dan sebagainya. Tempat saringan. Kita boleh terus pergi ke klinik-klinik pakar, ophthalmologist, ataupun kita pergi ke optometri. Kan? Kalau kita nak ni secara nak jimat, kita pergi ke klinik pakar di kerajaan lah. Yang atau kita nak bayar sikit, kita boleh pergi ke optometri, kan? Tapi kadang-kadang optometri ni dia buat cuma pun ada, kan? Okey, ini saringan lah. Ni kalau kita pergi ke kedai optometri, kita akan jumpa borang ni. Nanti cuba you cari borang ni. Kan, X maksud dia apa, kan? Yang sphere tu maksudnya apa? CYL, exist tu apa? Prism tu apa? So dia ada cara nak baca dia lah. Ini nanti dia OD tu kanan ke kiri, OS tu kanan ke kiri, kan? So nanti kita akan belajar masa kita berada di optometri dan juga di ophthalmologist nantilah. Okey. So ini bila optometris buat ujian menggunakan yang alat tu, kan, maka dia akan keluarlah result ni ataupun borang ni. Kalau you pergi dekat kedai optometris pun, kedai cermin mata, bila dia buat, so dia akan keluarlah borang ini. R right mata kanan, left mata kiri, kan? Yang S tu sphere tu orang kata apa? Tahap pandangan dia, kan? Tahap bila dia buat ujian tu, dia dapat tengok ini sampai berapa persen dia punya tahap penglihatan dia. Yang sebelah kanan tu adalah silau. Berapa dia punya silau dia lah. Dan exist ni adalah dia punya medan dia. Apa-apa pun nanti kita ke optometri dan juga ophthalmologist untuk kita tahu lebih lanjut lah. Okay. Ini untuk kita nak tentukan cermin mata tu. Kan tadi ini mata kita. Mata kita ini keputusan dia. Silau berapa, medan penglihatan kita berapa, tahap kehilangan penglihatan kita berapa. And then dia nak tentukanlah spek mana yang nak guna. So bila nak buat spek tu, dia akan guna borang ni lah. Dia akan tentukan. Ini cara bacaan kita kena tengok ni lah nanti. Tapi ini adalah borang untuk tentukan cermin mata atau kantar mana yang kita nak guna. Okey, so itu secara perubatannya. Okey, so itu dua tajuk berkaitan dengan pakar-pakar tadi dan juga jenis pengujian dari segi saringan pemeriksaan mata. Tapi ujian yang kita tengok tu adalah dari segi perubatan dan juga dari segi kesihatan lah, bukan dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan, kita kena buat ujian kefungsian. Okay, untuk ujian kefungsian ni, kita akan tengok later tajuk yang keempat nanti. Untuk tajuk ketiga tadi, kita nak further nanti pengetahuan kita akan membuat lawatan ke optometris di UKM KL dan juga kita akan buat lawatan ke ophthalmologist di SUKM. Okay, so
Saya rasa itu saja untuk kuliah minggu ni. Untuk tugasan, saya tak bagi lagi tugasan kerana ada tugasan yang saya nak anda buat tu bukan untuk tajuk ni. Okey, untuk tajuk yang akan datang lah. Tapi nanti bila kita buat lawatan tu, you kena buat laporan lah. Ada apa? Ada report lah untuk saya bagi markah juga. Okey, tapi untuk kali ni tak ada tugasan, cuma saya nak anda baca lagi lah tentang apa ni? Optometris, optician dan juga oftalmologis, dan juga buat baca juga tentang ujian-ujian saringan yang dibuat lah. Mungkin cara baca dan sebagainya sebelum kita buat lawatan ke tempat berikutnya lah. Okay. So saya rasa itu saja untuk minggu ni. So kita dah cover untuk 3 tajuk untuk 3 minggu lah, untuk kuliah 3 minggu. Okay. Jadi Alhamdulillah lah sempat. Saya tak nak lah kita tergendala lama. Okay, so saya rasa itu saja. Terima kasih sekali lagi kerana memberikan perhatian. Dan saya rasa ini kelas kita yang terakhir sebelum sambutan Hari Raya. Jadi saya nak mengucapkan selamat Hari Raya, Aidilfitri kepada semua. Sampaikan salam saya kepada keluarga anda. Dan nanti nak balik kampung, berhati-hati jalan raya. Dan berayalah dengan gembiranya. Dengan penuh kesyukuran. Tapi bila kita balik nanti semula ke sini, kita teruskan pembelajaran kita. Okey. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Bye bye.